Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa untuk kita belajar mengenai bab 7 ya, iaitu cahaya dan optik. Jadi kita tengok dahulu subtopik 7.1, pembentukan image oleh kanta ya. Jadi kita ada dua jenis kanta, iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung ya. Yang pertama, kanta merupakan medium lutsina. Lutsina maksudnya boleh dilalui oleh cahaya ya, seperti kaca atau plastik yang mempunyai satu atau dua permukaan melengkung ya. Yang kedua, kanta dibahagikan kepada dua jenis berdasarkan bentuk geometri permukaan melengkung tersebut ya. Jadi yang pertama, kita tengok pada rajah 7.1 ini kita ada kanta cembung dan juga kanta cekung ya. Yang pertama, kita ada kanta cembung, di mana kanta ianya merupakan kanta penumpu atau kanta positif ya. Yang ditumpukan di sini adalah cahaya lah ya. Jadi ini bentuk kanta dui cembung. Dia ada dua bahagian cembung di sini, cembung keluar di sini. Dan ini perlu dinamakan sebagai plano cembung sebab dia ada satu sahaja. Yang ini dia lurus ya. Manakala untuk kanta cekung pula, dia merupakan kanta pencapah atau juga dikenali sebagai kanta negatif ya. Jadi ini ya, untuk kanta cekung atau dui cekung, dia ada dua bahagian cekung dalam ini. Manakala ini pula adalah plano cekung, dia cuma ada satu bahagian cekung saja, satu lagi bahagian lurus ya. Kemudian kita juga ada ya, untuk yang kanta cembung, kita ada kanta cembung meniskus cembung ataupun meniskus positif. Ini biasa kamu tengok pada cermin mata lah ya. Dan ini pula kita ada meniskus cekung, ini cekung dalam ni, atau meniskus negatif ya. Okey, seterusnya kita tengok perbandingan di antara kanta cembung dengan kanta cekung ya. Jadi yang pertama sekali di sini kita dapat lihat ada satu gambar rajah untuk kanta cembung ya. Dan kemudian kita ada satu garisan yang membahagi dua, bahagian atas dan bawah kanta ini dinamakan sebagai paksi utama. Kemudian kalau kamu lihat ada garisan putus-putus di tengah ini membahagi dua secara vertikal kanta cembung ini ya. Dan kamu dapat lihat di sini garisan cahaya yang melalui kanta ini akan ditumpukan pada satu titik dinamakan sebagai titik fokus dan ditandakan dengan simbol F besar di sini ya. Jadi jarak di antara garisan tengah kanta cembung ini kepada titik fokus ini dikenali sebagai panjang fokus ditulis sebagai F kecil bersamaan dengan 10 cm. Jadi ini adalah jarak dia lah. Kalau kita gunakan pembaris, kita boleh ukur, dan kalau kita akan dapat nilai 10 cm ya. Manakala untuk kanta cekung pula masih lagi sama, kita ada garisan tengah untuk kanta, kemudian kita ada paksi utama ya. Dan ditunjukkan di sini garis cahaya, sinar cahaya masuk ke dalam kanta ini akan dicapahkan dan kalau kita sambung garisan capahan tadi secara lurus, kita gunakan garisan putus-putus, kita akan dapati ianya akan seolah-olah menumpu pada titik fokus di sebelah kiri di sini. Kalau cembung dia menumpu pada titik fokus pada sebelah kanan, yang ini dia menumpu pada titik fokus pada sebelah kiri ya. Dan ini garisan putus-putus ini menunjukkan bahawa ini adalah garisan kita namakan sebagai garisan maya ya. Dan sama seperti tadi, jarak di antara garisan tengah kanta kepada titik fokus di sebelah sini merupakan panjang fokus ya. Jadi kita boleh kira lah menggunakan pembaris dan sebagainya ya. Sekarang kita tengok dahulu untuk kanta cembung, itu kata penumpu ini. Jadi untuk kanta cembung, sinar cahaya selari yang melalui kanta cembung akan menumpu dan bersilang pada titik fokus ya, ini ini selari, semua selari dengan paksi utama ya. Dan kemudian bila sampai di tengah di tengah kanta ini dia akan ditumpukan, dibiaskan pada satu titik dinamakan sebagai titik fokus ya. Okey, oleh itu kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu ya. Okey, seterusnya titik fokus F besar ini bagi kanta cembung adalah nyata kerana sinar cahaya yang melalui kanta cembung menumpu pada F di sini ya. Ini F ya. Jadi maka panjang fokus F kecil bagi kanta cembung adalah positif ya.
Jadi contoh di sini panjang fokus F bersamaan dengan 10 cm. Okay. Jadi ini dinamakan sebagai titik nyata lah. Okay. Okey, manakala untuk kanta cekung pula, sinar cahaya selari yang melalui kanta cekung seolah-olah mencapah dari titik fokus F selepas dibias ke dalam kanta. Oleh itu, kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah di sini. Ini garisan sinar yang lurus, sebab sifat cahaya dia bergerak lurus, kemudian ianya dicapahkan. Okey, titik fokus F bagi kanta cekung adalah maya, kerana sinar cahaya yang melalui kanta cekung mencapah seolah-olah daripada F di sini. Seolah-olah mulanya capahan tersebut adalah pada titik F. Jadi maka panjang fokus F bagi kanta cekung adalah negatif. Jadi panjang fokus F kanta cekung bersamaan negatif 8 cm. Okey, sebenarnya kita tengok pada jadual 7.2 istilah optik dan juga penerangannya. Okey, istilah optik yang pertama kita ada pusat optik ditandakan dengan simbol O dan paksi kanta. Jadi paksi kanta di sini adalah garisan tengah yang membelah kanta ini secara vertikal, secara menegak. Itu adalah merupakan paksi kanta. Manakala pusat optik pula adalah titik di mana bertemunya garisan paksi utama, ini paksi utama yang membahagikan kanta ini kepada dua bahagian secara horizontal, dan mereka dia bertemu dengan paksi kanta, dan titik tersebut dikenali sebagai pusat optik, ditandakan sebagai O. Dalam kes kanta cekung pun sama, ini adalah paksi utama, ini adalah paksi kanta, maaf, ini adalah paksi utama. Jadi titik pertemuan itu di antara dua paksi ini dikenali sebagai pusat optik. Jadi penerangan dia, pusat optik O ialah titik pada kanta di mana sinar cahaya yang melalui titik tersebut tidak terbias. Jadi maksudnya mana-mana sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak akan berlaku biasan, maka dia bergerak secara lurus tanpa terbias. Jadi paksi kanta bagi suatu kanta ialah garis lurus yang menerusi pusat optik O, suatu kanta dan berserenjang, dan serenjang kepada paksi utama. Apa maksud serenjang? Bila kita buat dua garisan ini, kita boleh menghasilkan sudut 90 darjah, sudut tegak pada tempat pertemuan ini. Jadi itu dimaksudkan dengan berserenjang. Okey, istilah yang kedua, paksi utama, pusat kelengkungan dan juga jejari kelengkungan. Jadi ini adalah kanta cembung, dan kalau kita hasilkan bulatan mengikut laluan pada lengkungan yang pertama yang luar di sini, kita akan dapat hasilkan satu bulatan. Sama juga dengan lengkungan yang kedua di sini, kalau kita sambung lagi, kita hasilkan satu bulatan juga. Jadi itu dinamakan sebagai lengkungan tersebut. Kemudian kita boleh daripada titik bahagian atas pada kanta cembung ini ke titik tengah bulatan tadi, kita akan menghasilkan satu istilahnya dinamakan sebagai jejari kelengkungan. Ini bahagian sama lah, pada bahagian paling atas pada kanta cembung tersambung sampai ke pusat lengkungan, maka kita akan dapat jejari kelengkungan. Kes yang sama juga untuk kanta cekung. Kalau kita tengok sini, dia ada bahagian lengkung di sini. Kalau kita sambung dan buat satu bulatan, kita akan dapat satu bulatan di kanan dan satu bulatan di kiri. Dan kita ambil pada bahagian paling hujung, paling atas di sini, kita sambung garisan sampailah pada pusat lengkungan tadi, kita akan dapat jejari kelengkungan. Kelengkungan tersebut. Okey. Jadi paksi utama bagi suatu kanta ialah garis lurus yang melalui pusat optik O suatu kanta dan bersambung dengan pusat kelengkungan. Di sini sambung. Sini sama juga. Jadi C, kelengkungan pusat kelengkungan dilabelkan sebagai C, dua permukaan kanta tersebut. Okey, seterusnya titik fokus F besar dan panjang fokus F kecil. Jadi ini untuk kanta cembung, kita dapat sinar selari yang masuk
yang selari dengan paksi utama masuk ke dalam kanta sampai di tengah kanta, ianya akan dibiaskan dan akan menumpu pada titik fokus. Jadi F di sini adalah titik fokus adalah F, dan di sini merupakan panjang fokus daripada tengah kanta kepada titik fokus tersebut, dinamakan sebagai panjang fokus, dilabelkan sebagai F kecil. Untuk kanta cekung pula, sinar selari tadi akan dicapahkan seolah-olah bermula daripada titik fokus di sebelah kiri. Jadi ini merasakan garisan maya, maka panjang fokusnya daripada titik fokus tadi sampailah ke tengah, garisan tengah kanta tersebut. Jadi titik fokus F besar bagi kanta cembung ialah titik pada paksi utama di mana sinar cahaya selari yang berhampiran dan selari dengan paksi utama menumpu dan bersilang selepas melalui dan dibiaskan oleh kanta tersebut. Yang kedua, titik fokus F besar bagi kanta cekung ialah titik pada paksi utama di mana sinar cahaya selari yang berhampiran dan selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah dari titik tersebut selepas melalui dan dibias oleh kanta. Dan yang terakhir untuk ini, panjang fokus. Panjang fokus F kecil bagi suatu kanta ialah jarak antara pusat optik O dengan titik fokus F. Okey, sebenarnya kita ada istilah satah fokus. Juga di sini untuk kata cembung kita ada dua garisan sinar di sini sampai ke tengah, kemudian akan dibiaskan. Kemudian garisan sinar yang kedua oleh kerana melalui pusat optik maka tidak dibiaskan, bergerak lurus. Dan yang ketiga sampai di tengah dia akan bergerak saya selari dengan paksi utama. Manakala untuk sinar selari bagi kata cekung ini bergerak lurus sampai ke tengah, dia akan selari dengan paksi utama. Yang kedua melalui pusat optik tidak akan dibiaskan, maka dia bergerak secara lurus. Dan yang ketiga bergerak melalui titik fokus di sebelah kiri, kemudian sampai ke garisan tengah kanta dan akan dicapahkan. Jadi satah fokus ialah satah yang melalui titik fokus F besar dan serenjang dengan paksi utama. Itu dimaksudkan dengan satah fokus ini. Ini satah fokus pada titik F. Okey, sebenarnya jarak objek dilabelkan sebagai U kecil. U kecil ialah jarak antara objek dengan pusat optik kanta. Dan jarak image V kecil, jarak antara image dengan pusat kanta, pusat optik kanta tadi. Okey, sekarang kita tengok pula gambar rajah sinar. Jadi gambar rajah sinar dilukis untuk menentukan ciri imej kanta cembung dan juga kanta cekung. Dan kita akan tengok pada jadual 7.3 dia menunjukkan langkah-langkah untuk melukis gambar rajah sinar, rajah sinar. Jadi kita ada yang pertama, kita tengok dulu untuk kanta cembung lah. Di kanta cembung yang pertama, sebenarnya yang pertama sekali kita akan binakan paksi utama. Bila kita nak melukis rajah sinar ini, kita mesti lukis dulu paksi utama, garisan lurus secara horizontal. Kemudian kita akan binakan garisan tengah yang mewakili tengah kanta cembung tadi, barulah kita lukiskan bentuk cembung tersebut. Kemudian kita akan tandakan dulu titik fokus F besar di sebelah kanan dan F besar di sebelah kiri. Dan biasanya kita akan tandakan juga titik 2F, 2 kali fokus, di mana 2 kali fokus ni maksudnya jarak fokus di antara pusat optik sampai ke titik F mestilah sama daripada jarak F sehinggalah ke 2F di sini. Kalau kita tandalah. Okey, jadi garisan yang pertama, sinar yang pertama akan bergerak daripada bahagian atas kepala objek ini, tepat-tepat di atasnya, bergerak secara selari. Bergerak saya selari, yang biru ni bergerak saya selari dengan paksi utama. Maksud selari ini, kalau kita sambung garisan ini sampai ke mana-mana sekalipun, dia tidak akan pernah bertemu ataupun bersilang dengan paksi utama ini. Okey, kita akan lukis garisan ini sampailah dia menyentuh pada garisan tengah kanta. Sampai di garisan tengah kanta, ianya akan dibiaskan
dan dia mesti melalui titik fokus. Ini garisan sinar yang pertama. Jadi bila dia bergerak daripada kepala objek sampai ke tengah kantah, kita tandakan dengan satu tanda kepala anak panah. Dan bila dia mengubah arah laluan dia, arah gerakan dia, maka kita perlukan satu lagi kepala anak panah. Tapi kalau dia bergerak lurus, maka tak perlulah dua kepala anak panah. Jadi kepala anak panah ni adalah wajib lah kalau kita diminta melukis gambar rajah sinar. Okey, sinar yang kedua, sinar cahaya yang melalui melalui titik fokus. Kemudian F besar terbias selari dengan paksi utama di sini. Jadi dia daripada bahagian atas kepala objek tersebut, dia mesti melalui titik fokus pada sebelah kiri, secara lurus, sehinggalah dia sampai kepada garisan tengah kantah. Kemudian bila sampai ke garisan tengah kantah ini, dia akan dibiaskan secara selari dengan paksi utama, dengan selari. Jadi oleh kerana dia ada dua arah gerakan dia, maka kita perlukan dua kepala anak panah lah ini. Jadi dia bergerak daripada kepala objek sampai ke tengah, satu kepala anak panah. Daripada tengah, laluan ini dah berubah sekarang. Buat saya selari, maka kita perlukan satu lagi kepala anak panah. Okey, yang ketiga, sinar cahaya yang menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. Ini satu lagi, dia bergerak melalui pusat optik. Oleh kerana melalui pusat optik, ianya tidak akan dibiaskan. Jadi garisan sinar ini akan bergerak secara lurus. Okey, dan dia kalau kita buat gabungan ni, dia akan bersilang lah dengan garisan yang pertama dan garisan yang kedua sebenarnya. Tapi biasanya dalam soalan setakat ini untuk SPM, kita hanya buat dua garisan saja, garisan yang pertama dan garisan yang ketiga ni. Sebab kita biasanya akan diminta untuk melukis image dan kemudian menyatakan sifat-sifat image tersebut. Okey, untuk kantah cekung, sama juga keadaan ini. Yang pertama sekali, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias dan seolah-olah daripada titik fokus. Jadi ini garisan dia, daripada bahagian kepala objek bergerak secara selari dengan paksi utama sampailah ke garisan tengah kantah. Sampai di sini dia akan mencapah. Macam mana nak tahu capahan dia? Kita buat garisan putus-putus bermula daripada F di sebelah kiri di sini. Barulah kita boleh sambungkan dengan pembaris. Dia akan menghasilkan satu garisan lurus yang kedua. Jadi kita perlukan kedua kepala anak panah dah. Satu garisan selari tadi, dua yang mencapah. Okey, dan ini garisan ini yang melalui F pada sebelah kiri mestilah kita lukis secara putus-putus, kerana ini adalah garisan yang kita imaginekan. Ini adalah kawasan ini dinamakan sebagai maya lah. Okay, yang kedua, sinar cahaya yang menuju titik fokus F terbias dan selari dengan paksi utama yang ini. Jadi ini secara umumnya kita lukis, dia akan pergi kepada F, tapi sepatutnya tidaklah, sebabnya dia akan dibiaskan, dia akan bergerak secara selari dengan paksi utama. Dan di sini kita boleh sambung secara lurus melalui F di sini. Dan sebenarnya kita nak tahu di mana kedudukannya, di mana garisan sinar ini akan mula bergerak secara selari dengan paksi utama. Jadi kita binakan ini untuk panduan kita lah. Dia mestilah melalui titik F pada sebelah kanan. Dan kita boleh sambung lagi garisan lurus yang selari tadi ke sebelah sini untuk kita tahu ketinggian image tersebut di sini. Okay, yang ketiga sama dengan yang cembung tadi, sinar cahaya yang menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. Di sini oleh kerana melalui pusat optik, maka garisan ini tidak akan dibiaskan. Jadi kita perlukan, sebenarnya di sini kita perlukan satu kepala anak panah saja sebab dia tidak menukar arah. Yang ini kita perlukan dua sebab dia menukar arah. Okey, yang ketiga, kedudukan image berada di titik persilangan dua garis lurus 1 dan 2 atau 1 dan 3 atau 2 dan 3 yang mewakili lintasan sinar cahaya utama. Yang keempat, garis lurus yang mewakili sinar cahaya utama. Yang ketiga,
lazimnya dilukis untuk mengesahkan kedudukan imej seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.2 ni. Ini 7.2 ya. Jadi kita kalau ikut daripada susunan yang kita tengok pada bahagian atas, kita buat yang pertama seperti yang mana cikgu beritahu tadi, kita binakan dulu paksi utama ya. Kemudian kita bahagi dua paksi utama ini dengan garisan menegak yang putus-putus mewakili garisan tengah kanta ya. Kemudian kita tandakan titik F di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita, dia mestilah jarak dia sama. Daripada pusat optik ke F kanan mesti sama jaraknya daripada pusat optik ke F di kiri ya. Dan kalau kita perlu melukis jarak yang lebih besar daripada F ini, maka kita mesti tandakan dua F lah ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Jadi garisan sinar yang pertama, rajah sinar yang pertama datang daripada bahagian paling atas, tepat-tepat di atas mesti bersentuhan dengan kepala objek tadi, bergerak secara selari dengan paksi utama sampai ke tengah garisan kanta tadi, akan dibiaskan masuk ke F. Jadi dia akan menghasilkan sinar berwarna biru ini ya. Okey, yang kedua daripada kepala anak panah juga, kepala objek ini dia akan melalui F pada sebelah kiri ya, sehingga sampai ke bahagian tengah kanta, kemudian dibiaskan secara selari ya, dengan paksi utama. Dari sini tempat persilangan dia ya. Dan kita juga boleh binakan satu lagi garisan daripada tepat-tepat bersentuhan dengan bahagian paling atas pada kepala objek ini melalui pusat optik, tidak akan dibiaskan ya. Dan dia juga akan bersilang dengan garisan biru dan oranye ini ya. Jadi pada tepat persilangan tersebut, kita akan tepat-tepat binakan kepala anak panah, kemudian kita sambungkan, gunakan pembaris, sambungkan badan anak panah tadi sampai menyentuh paksi utama, dan dia mestilah berserenjang, maksudnya menghasilkan sudut 90 darjah ya. Okey, sama juga dengan untuk kanta cekung ya. Jadi sinar yang pertama, sinar yang bergerak secara selari dengan paksi utama sampai ke tengah garisan tengah kanta tadi, ini akan dicapahkan. Jadi macam mana nak capah, kita binakan garisan lurus putus-putus bermula daripada tempat dia bersilang dengan tengah kanta tadi, kita letakkan pembaris kita sampai menyentuh titik F, dan kita binakan garisan putus-putus dan kita sambung dengan garisan lurus tidak putus-putus. Okey, jadi ini merupakan garis sinar yang pertama. Jadi kita perlukan dua kepala anak panah kerana dia telah menukar arah dia ya. Yang kedua kita akan binakan garisan lurus, garis sinar yang kedua ya. Garisan sinar ini sepatutnya mesti melalui F walau bagaimanapun kita tahu bila sampai di tengah garisan kanta ini oleh kerana dia merupakan kanta cekung, maka dia akan dibiaskan secara selari dengan paksi utama. Jadi kita binakan juga garisan putus-putus ini untuk sebagai panduan kita di mana tempat dia akan bermulanya dia selari dengan paksi utama ya. Dan kita boleh bina juga garisan di tepi ini ya, untuk kita dapat persilangan di antara garisan yang kedua dengan yang pertama tadi. Dan di situlah tempatnya, tepat-tepat dia bersilang tadi, kita binakan kepala anak panah dan kita binakan garisan badan dia sampailah dia bersentuh dengan paksi utama secara berserenjang ya. Dan garisan yang ketiga adalah garisan daripada bahagian paling atas bersentuhan dengan bahagian paling atas objek tersebut, bergerak secara lurus melalui pusat optik, tidak akan dibiaskan ya. Dan di sini juga akan berlaku persilangan ya. Okey, seterusnya yang kelima, kita tengok jadual 7.4 ya, yang menunjukkan gambar rajah sinar untuk menentukan ciri-ciri kanta cembung ya. Okey, yang pertama, okey, di sini cikgu awak dapat lihat di sini ada tanda 2F ini. Ada 2F ini, jarak 2F ke F adalah sama dengan jarak daripada F kepada pusat optik tengah di sini. Ini jarak dia mesti sama. 2F ke F jaraknya mesti sama dengan jarak daripada F ke pusat optik. Okay, itu sebelah kiri, sebelah kanan pun samalah. Okay.
Okey, kedudukan yang pertama. Yang pertama, objek lebih jauh daripada 2F. Jadi di 2F dia mesti berada lebih daripada 2F. Jadi kita binakan satu objek di mana garisan objek ini mestilah berserenjang dengan paksi utama. Okey. Okey, jadi lebih mudah lagi di sini tunjukkan sebenarnya ini pun dalam SPM sebelum ini pun kita perlu lukiskan dua garisan sinar ini saja. Okey, untuk mudah untuk kita tahu di mana image terbentuk, dan bila kita tahu di mana image terbentuk, kita akan dapat tentukan sifat image tersebut. Okay. Jadi garisan yang pertama, garisan yang bergerak selari dengan paksi utama. Okay, daripada hujung bersentuhan dengan titik paling hujung pada objek ini, dia bergerak selari dengan paksi utama sampailah ke tengah, garisan tengah kantar tersebut. Okay. Kemudian dia akan dibiaskan mesti masuk ke F, titik F. Okay, dibiaskan secara lurus. Okay. Jadi kita perlukan dua kepala anak panah sebab garisan ini telah menukar arah. Dan garisan sinar yang kedua, daripada bahagian paling atas bersentuhan dengan bahagian paling atas objek, dia akan bergerak lurus melalui pusat optik, maka dia tidak akan dibiaskan, bergerak lurus dan akan bersilang dengan garisan yang pertama. Jadi tempat persilangan merupakan tempat kita akan lukiskan kepala anak panah untuk image, dan kita sambung dengan garisan lurus yang berserenjang sampailah kepada paksi utama. Jadi dapat dilihat di sini, kita dapat melihat perbandingan lah. Jadi kedudukan image disebut image di antara 2F dan di antara F dan 2F. Ini F, ini 2F. Jadi berada di tengah-tengahnya. Okey, ciri-ciri image yang pertama sekali, dia adalah nyata. Macam mana tahu nyata? Kita tengok kalau objek berada di sebelah kiri, dipisahkan oleh garisan tengah ni sebelah kiri, dan image berada di sebelah kanan, maka dia adalah image nyata. Itu yang paling mudah untuk kita kenal pasti. Yang kedua, nak kenal pasti tidak ada garisan putus-putus lah, kecuali untuk tengah ni memanglah. Tapi pada garisan sinar tidak ada garisan putus-putus. Okey, yang kedua, tengok sini, ini image kepalanya ke bawah, ini objek kepalanya ke atas, maka kita katakan sifat image dia adalah songsang. Songsang. Okay, yang ketiga, kita bandingkan ketinggian image dengan ketinggian objek. Dapat lihat jelas di sini image lebih kecil daripada objek. Jadi dikecilkanlah. Ataupun image lebih kecil daripada objek. Okey, keadaan yang kedua, objek berada pada 2F di sini. Dia ada tepat-tepat pada 2F di sini. Kemudian bila kita binakan dua garisan tadi, ini garisan yang pertama selari dengan paksi utama, kemudian dibiaskan masuk ke F. Garisan yang kedua melalui pusat optik, tidak dibiaskan, bersilang di sini. Maka di sini kepala image, dan kita sambungkan garisan badan image tadi sampailah dia menyentuh pada paksi utama secara berserenjang. Jadi kita akan dapati image terbentuk di 2F juga. Jadi sifat dia, yang pertama sekali, dia adalah nyata kerana image berada sebelah kanan, objek berada sebelah kiri, maka dia nyata. Image kepala ke bawah, objek kepala ke atas, maka dia songsang. Dan kita dapat lihat di sini, kalau kita gunakan pembaris, kalau tak pasti, kita akan dapati image adalah sama saiz dengan objek. Okey, keadaan yang ketiga, objek di antara F dan 2F. Ini F, ini 2F, dia berada di tengahnya. Jadi dua garisan sinar juga. Yang pertama bergerak saiz lari dari paksi utama sampai ke tengah, dibiaskan masuk ke F. Garisan yang kedua, akan bergerak daripada bahagian paling atas kepala anak panah, bersentuh, kemudian melalui pusat optik, tidak dibiaskan, maka ianya akan bersilang di sini. Maka kita, tempat persilangan, kita akan mulakan melukis kepala anak panah. Kita sambung garisan lurus untuk badan image tadi sampailah bersentuhan dengan paksi utama secara berserenjang. Dan kita dapati image lebih jauh daripada 2F. Image lebih besar daripada 2F di sini. Ini antara 2F dan 2F. Ini image dia lebih besar daripada 2F. Jadi sifat image yang pertama sekali, dia adalah nyata kerana dia terbentuk di sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ianya adalah songsang sebab ini kepala ke bawah, ini kepala ke atas. Dan kalau kita guna pembaris, kalau lihat dengan mata pun dapat lihat dengan jelas ini. Image lebih besar daripada objek. Tapi kalau tak confident, boleh gunakan pembaris, kita boleh ukur lah. Okey, seterusnya yang keempat ni. Yang keempat, objek pada F. Ini objek pada F. Okey, jadi kita binakan dua garisan. Garisan yang pertama, dia bergerak selari dengan paksi utama sampai ke
garisan tengah kanta dibiaskan masuk ke F, dan satu lagi garisan dia akan melalui pusat optik. Jadi kita ada dua garisan sinar di sini, dan kalau kita sambung ke belakang, maka ini merupakan garisan maya lah. Dan kita akan dapati dua garisan ini, yang biru dan merah ini adalah selari. Jadi bila mereka selari, ianya tidak akan bersentuhan di mana-mana lah, tidak akan bersilang di mana-mana. Maka itu kita katakan image adalah di infinity. Tak tahu tempat dia bersilang kat mana. Jadi di mana image akan terbentuk? Di sini tak akan bersilang lah. Kita sambung kat belakang ni sebenarnya tak akan bersilang juga. Jadi kita nyatakan dia adalah maya. Sebab kita buat garisan putus ni. Kemudian adalah tegak. Kalau kita bayangkan, kalau dia bertemu pun dia akan bertemu di sini. Pada sini kita boleh bina lah, kalau lah. Jadi sepatutnya kepala ke atas jugalah. Jadi dia adalah tegak. Dan ianya akan dibesarkan. Sebab semakin ke belakang ini, image akan jadi lebih besar lah. Okey. Yang terakhir, objek di antara F dengan pusat optik. Di sini F dan pusat optik digunakan sebagai kanta pembesar, dikata di sini. Okey, jarak image serik bila kita binakan dua garisan sinar dulu. Jadi garisan selari dengan paksi utama sampai ke tengah kanta akan dibiaskan masuk ke F. Kemudian garisan yang kedua, garisan daripada bahagian paling atas puncak pada objek melalui pusat optik tidak akan dibiaskan. Jadi di sini kita dapati garisan akan mencapah, maksudnya dia tak akan bertemu di mana-mana lah. Jadi kita binakan garisan maya di belakang ini, dan ia akan bersilang pada satu tempat. Dari sini adalah tempat kita akan lukis image kita di sini. Jadi kita akan dapati jarak image lebih jauh daripada F di sini, di belakang F. Jadi sifat-sifat image yang pertama adalah maya, sebab dia terbentuk pada sebelah yang sama dengan objek. Objek sebelah kiri, dia pun sebelah kiri, maka itu dia adalah maya. Yang kedua, dia adalah tegak, kepala ke atas, ini kepala ke atas, adalah tegak. Dan yang ketiga, kita bandingkan di sini, jarak size image lebih besar daripada objek, maka dibesarkanlah. Okey, untuk kamu dapatkan maklumat lanjut mengenai gambar sinar ini dan menentukan ciri image kata cembung, kamu boleh scan barcode ini untuk kamu tengok mengenai video mengenai garisan sinar ini. Okey, seterusnya pada jadual 7.5 kita akan tengok pula gambar sinar untuk menentukan ciri image kanta cekung. Jadi seperti biasa, sebelum kita buat gajah sinar, kalau kamu tidak diberikan gajah sinar, jadi kamu kena bina sendiri. Yang pertama, kamu kena bina paksi utama. Kemudian bahagikan dua paksi utama tadi dengan garisan yang berserenjang dengannya, garisan putus-putus mewakili tengah kanta. Dan barulah kita binakan kanta cekung ini. Dan tandakan F kiri dan kanan, 2F kiri dan kanan. Okey, untuk gambar raja sinar ini, yang pertama, objek lebih jauh daripada 2F, maka lebih besar daripada 2F ada di sini. Okey, jadi garisan yang pertama, garisan yang selari dengan paksi utama sampailah dia bersentuhan dengan garisan tengah kanta tadi. Di sini lah. Kemudian dia sepatutnya mencapah. Jadi nak tahu macam ke arah mana dia mencapah, kita binakan garisan putus daripada tempat dia bersilang dengan garisan tengah kanta tadi. Dia sepatutnya bermula daripada F. Kita binakan garisan putus di sini. Kemudian barulah kita sambung garisan lurus yang capahan ke atasnya. Okey, jadi yang kedua, kita binakan garisan sinar daripada bahagian puncak objek ini melalui pusat optik, maka dianya tidak akan dibiaskan. Maka berlaku persilangan di sini di antara garisan berwarna merah ini dengan garisan biru putus-putus. Ini garisan maya lah. Dan kita tempat bersilang tu, kita akan mula kita mulakan membina kepala anak panah tersebut dan sambung dengan garisan lurus yang menyentuh pada paksi utama secara berserenjang. Okey, jadi kita akan dapati kedudukan image di antara pusat optik dengan titik fokus di sini. Ini pusat optik, ini titik fokus. Ini berada di sini, di antaranya.
Jadi ciri image yang pertama bersifat maya kerana berada pada sebelah yang sama dengan objek. Kemudian dia adalah tegak, ini kepala ke atas, ini pun kepala ke atas. Dan dari segi saiz dia, image lebih kecil daripada objek, maka dia dikecilkan. Okey, keadaan yang kedua, objek di antara F dengan pusat optik di sini. Jadi seperti biasa kita binakan garisan selari dengan paksi utama sampai ke tengah garisan kantah. Kemudian akan berlaku capahan yang bermula daripada titik F. Jadi kita binakan garisan putus-putus dan kita sambung capahan ke atas. Okey, kemudian garisan yang kedua daripada puncak objek melalui pusat optik juga dan akan bersilang dengan garisan putus-putus garisan yang pertama. Jadi kita binakan kepala anak panah, sambungkan garisan putus-putus mewakili objek maya sampailah dia bersentuhan dengan paksi utama secara berserenjang. Dan kita binakan image, maka kita akan dapati image-nya di antara pusat optik, ini pusat optik dengan titik fokus. Ini di antara pusat optik dengan F. Okey, dari sifat dia, oleh kerana berada sebelah yang sama dengan objek, maka dia adalah maya. Jadi image kepala ke atas, objek kepala ke atas, maka dia tegak. Dan perbandingan daripada ketinggian image, kita akan dapati saiz image lebih kecil berbanding dengan objek, maka dikecilkan. Okey, notanya ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta cekung bagi mana-mana jarak objek ialah yang pertama, untuk kanta cekung saja, maya, tegak, dikecilkan, berada pada kedudukan di antara objek dengan kanta cekung. Jadi itu clue dia lah. Dia mesti berada, image mesti berada di antara objek dengan kanta cekung. Ini sama juga keadaan dia. Ini image berada di antara objek dengan kanta cekung. Ini pun sama. Ini objek, ini kanta cekung, maka di antara image berada di antara objek dengan kanta cekung juga. Okey, praktis 7.1 untuk menguji kefahaman dan juga ingatan kamu dengan apa yang telah pun kita belajar. Soalan yang pertama, namakan jenis kanta dalam objek yang berikut. Kita ada mata manusia, mikroskop, teleskop, cermin mata bagi membetulkan rabun jauh, cermin mata bagi membetulkan rabun dekat. Yang kedua, lukiskan gambar rajah sinar untuk memerihalkan ciri kanta yang berikut. Yang pertama, titik fokus dan panjang fokus bagi kanta cembung. Yang kedua, titik fokus dan panjang fokus bagi kanta cekung. Yang ketiga, nyatakan ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung pada kedudukan objek yang berikut. Jadi kedudukan objek dan dua jenis kanta, kita ada yang pertama ni A, objek pada F dari kanta cembung, objek di antara F dengan 2F dari kanta cekung. Jadi ciri image apa? Objek di antara F dengan pusat optik daripada kanta cekung, kanta cembung. Objek pada 2F dari kanta cembung, apa ciri image-nya? Dan yang terakhir, objek pada 2F pada kanta cekung. Jadi apakah ciri image-nya? Okey, dan soalan yang keempat, satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung pada jarak di antara titik fokus dengan pusat optik kanta cembung tersebut. Apakah kegunaan kanta cembung itu? Yang kedua, B, nyatakan ciri image yang dibentuk oleh kanta cembung itu. Dan yang ketiga, lukis gambar rajah sinar yang menunjukkan pembentukan image oleh kanta cembung itu. Jadi kita berhenti di sini dulu. Kita akan sambung ke bahagian seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.